Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama sekali kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi kita pada sesi video pada kali ini. Insya-Allah kita akan meneruskan pelajaran bagi kitab Talaqi Al-Qiraat 10 Imam, Tariq Asy-Syatibiyah dan juga Ad-Durrah. Maka kita sambung kepada pelajaran yang ketiga insya-Allah. Pelajaran yang ketiga, iaitu kita akan membincangkan berkaitan dengan imam yang kedua, iaitu Imam Ibn Katsir dan juga kaedah bacaannya dalam suratul Fatihah insya-Allah. Kita akan bincangkan sedikit pengenalan berkaitan dengan Ibn Katsir dan seterusnya kita akan praktikkan bacaan Al-Imam Ibn Katsir dalam suratul Fatihah. Baik, yang pertama adalah Imam Ibn Katsir Al-Makki. Dia punya ejaannya Ibn Katsir Al-Makki, lahir pada tahun 45 Hijrah dan juga wafat pada tahun 120 Hijrah. Lahir di Mekah dan juga wafat di Mekah. Dan nama beliau ialah Abdullah bin Katsir. Ini satu pandangan, satu pandangan menyatakan nama beliau adalah Abdullah bin Katsir. Satu pandangan lagi menyatakan bahawasanya nama beliau adalah Abdullah bin Zadan, bin Qairuz bin Hurmuz. Itu satu pandangan menyatakan nama beliau yang saya sebutkan tadi. Satu pandangan lagi sebagaimana yang saya tuliskan dalam kitab. Dan dia dilahirkan di Mekah, dilahir di Mekah. Dan sedikit berkaitan dengan perawakan dan juga perwatakan beliau adalah beliau seorang yang berfizikal tinggi, seorang yang tinggi. Dan kulitnya kulit coklat sikit. Coklat, boleh kita kata sebagai sawo matang. Sawo matang. Dan kemudian dia bermata biru, dan rambut dia dan juga janggut dia color putih. Maksud kata banyak uban lah, banyak uban. Dan kadang-kadang beliau memakai inai pada dia punya janggut dia, kadang-kadang. Wa kana fasihan balighan mufawwahan, dan dia seorang yang fasih dan juga mahir dalam menggunakan bahasa Arab. Seorang yang mahir dan juga fasih. Dan dikenali sebagai seorang yang tenang, dan ia merupakan seorang tabi'in yang dikatakan seorang yang tabi'in yang sangat hebatlah, tabi'i jalil, tabi'i jalil. Baik, kemudian berkaitan dengan sanad ataupun kita kata guru kepada Al-Imam Ibn Katsir dan sanad yang sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sudah pastilah Abdullah bin Katsir ni dia mengaji banyak guru. Cuma yang saya sebutkan sini satu jalur sanad bagi Al-Imam Ibn Katsir, iaitu Al-Imam Ibn Katsir dia mengambil kepada Abdullah bin Sa'ib Al-Makhzumi, itu guru dia. Dan kemudian Abdullah bin Sa'ib Al-Makhzumi ni ambil kepada dua orang, iaitu Ubay bin Ka'ab dan Umar bin Al-Khattab. Dan kedua-dua sahabat ini mengambil kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sanad dia macam tu. Abdullah bin Katsir ambil kepada Abdullah bin Sa'ib, dan kemudian ambil kepada Ubay bin Ka'ab dan juga Sayyidina Umar, dan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia kenali sebagai tokoh lah, tokoh qiraat di Mekah. Dan juga banyaklah murid-murid yang mengambil bacaan daripada dia, mengambil bacaan daripada dia. Antaranya adalah Sufyan bin Uyainah, juga mengambil bacaan daripada Al-Imam Ibn Katsir. Dan bacaan qiraat Al-Imam Ibn Katsir ini dipuji oleh Al-Imam Syafi'i. Di mana Al-Imam Syafi'i ini dia mengaji qiraat Ibn Katsir dan dia mempraktikkan, dan dikatakan dia mengistinbatkan hukum kebanyakannya menggunakan qiraat Al-Imam Ibn Katsir. Baik, dia kata apa? Al-Imam Syafi'i dia kata qiraatuna qiraatu Abdullah Ibn Katsir wa 'alaiha wajadtu ahla Makkah. Dia kata dia kata qiraat kami, dia kata qiraat dia lah, dan mungkin muridnya adalah melalui qiraat Al-Imam Ibn Katsir. Maksud kata dia mempelajari dan dia mengamalkan qiraat tersebut. Dan dia kata ahli Mekah juga mempelajari dan mengamalkan qiraat tersebut. Itu daripada Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i dia mengaji kepada anak murid kepada Ibn Katsir, iaitu Ismail Al-Qus. Ismail Al-Qus merupakan anak murid kepada Al-Imam Ibn Katsir. Baik, kemudian Al-Asma'i pernah memuji Al-Imam Ibn Katsir. Dia kata Imam Ibn Katsir ni seorang yang sangat alim dalam bidang bahasa Arab. Masya Allah.
Baik, kemudian Al-Imam Ibn Katsir ni wafat di Mekah pada tahun 120 Hijrah, dan dikatakan sebelum wafat beliau ada bermusafir ke Iraq untuk beberapa ketika sebelum kembali ke Mekah, dan wafat di Mekah. Baik. Itu sebab sikit berkaitan dengan Al-Imam Ibn Katsir. Dan kemudian setiap imam ni macam biasalah, dia ada dua orang perawi. Dua orang perawi yang meriwayatkan bacaan imam, iaitu dua orang perawi bagi Ibn Katsir adalah yang pertama riwayat Al-Bazzi, dan keduanya riwayat Qumbul. Dua orang. Baik, kita tengok riwayat Al-Bazzi ni. Al-Bazzi ni nama beliau ialah Ahmad bin Muhammad. Ahmad bin Muhammad. Kita tengok nama panjang dia. Nama panjang bagi Al-Bazzi ni Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Al-Qasim bin Nafi' bin Abi Bazzah. Gitu no. Dia punya nama panjang dia. Gelaran Al-Bazzi adalah bersempena dengan nama datuknya yang keempat, iaitu Abu Bazzah yang saya sebutkan tadi no. Abu Bazzah, datuknya yang keempat. Dan beliau merupakan seorang imam muazzin dan tenaga pengajar ilmu qiraat di Masjid Haram. Dikatakan hampir 40 tahun. Hampir 40 tahun beliau jadi imam, jadi muazzin dan tenaga pengajar sehingga di Mekah sehingga wafat. Baik, kemudian Al-Bazzi ni dia meriwayatkan bacaan Ibn Katsir bukan secara face to face dengan Al-Imam Ibn Katsir, tapi secara orang panggil apa, ada perantaraan dengan beberapa generasi. Jadi saya bacakan perantaraan tersebut nak sampai kepada Ibn Katsir tu, dia ada beberapa orang, di mana Al-Bazzi ni dia mengambil bacaan daripada Ikrimah bin Sulaiman. Ikrimah bin Sulaiman. Dan Ikrimah bin Sulaiman ni mengambil bacaan daripada Ismail bin Abdullah Al-Qust. Tu seorang. Di Ikrimah ni dia mengaji pada dua orang lah. Yang pertamanya Ismail bin Abdullah Al-Qust, iaitu guru pada Al-Imam Syafi'i tadi. Dan seorang lagi Shiblin Ibn Abbad. Shiblin Ibn Abbad. Maka kedua-dua ni, Al-Qust dengan Ibn Abbad ni ambil kepada Al-Imam Ibn Katsir. Jadi kita tengok perantaraan daripada Bazzi dan sampai Ibn Katsir. Dia punya perantaraannya sebegitu. Baik, kemudian macam biasalah imam-imam ni dia seorang dhabit, seorang yang kuat ingatan, mutqin, seorang yang pakar, dan juga siqah, seorang yang dipercayai. Baik, kemudian banyaklah dia punya murid-murid yang mengambil bacaan daripada dia. Antaranya perawi kedua yang kita akan bincang lagi, iaitu Qumbul, juga ambil bacaan daripada Al-Bazzi. Maksudnya menjadi murid kepada Al-Imam Al-Bazzi. Baik, kemudian wafat di Mekah. Wafat di Mekah pada tahun lebih kurang 250 Hijrah. Baik, itu sebab sedikit berkaitan dengan Al-Imam riwayat Al-Bazzi. Baik, seterusnya kita masuk kepada riwayat yang kedua. Riwayat yang kedua, perawi yang kedua, iaitu Qumbul. Qumbul ni dia lahir 190, ada pandangan kata 195. Wafat 291. Nama sebenar beliau ialah Muhammad bin Abdurrahman Al-Makhzumi. Cuba kita tengok nama panjang dia. Muhammad bin Abdurrahman bin Khalid bin Muhammad bin Sa'id Al-Makhzumi Al-Makki. Itu nama bagi panjang bagi Qumbul. Beliau menetap di Mekah sehingga wafat. Digelar Qumbul kerana orang ramai memanggilnya dengan panggilan Al-Qanabilah. Jadi ulama berbeza pandangan lah berkaitan dengan asal bagi gelaran Qanabilah ni, sebab apa dia dipanggil dengan Qumbul. Dipanggil dengan Qumbul. Maka ada orang menyatakan bahawasanya panggilan Qumbul ni berasal daripada perkataan Al-Qanabilah. Qanabilah ni dikatakan Qumbul ni berasal daripada satu rumah di sekitar Mekah, yang mana penghuni rumah tersebut digelar dengan Al-Qanabilah. Tidak disebut sebab apa digelar dengan Qanabilah. Berkemungkinan berasal dari suku kaum, ataupun berasal daripada asal makna bagi Qanabilah ni. Qanabilah ni kalau kita tengok kamus, dia rajulun ghaliz. Rajulun ghaliz ni maksud lelaki yang kasar, ataupun lelaki yang tegap lah, kita kata badan tegap, gagah. Boleh dikatakan begitu. Tapi itu hanya berkemungkinan andaian sahajalah. Yang saya letakkan seorang lelaki badan tegap ni makna Qanabilah dari sudut bahasa. Makna Qanabilah sudut bahasa ni dia punya maknanya sebegitu. Baik, ada pandangan mengatakan bahawasanya Qumbul ni berasal daripada kalimah Qumbil. Qumbil ni dikatakan nama sejenis ubat, ataupun sejenis ubat yang biasa digunakan oleh Imam Qumbul ni untuk berkemungkinan mengubati apa-apa penyakitnya. Jadi biasa duk guna. Jadi sebabkan tu dia digelar sebagai Qumbil. Kemudian diringkaskan jadi Qumbul. Itu sebab sedikit berkaitan dengan asal gelarannya.
Baik, kemudian Qumbul ni lahir di Mekah, lahir di Mekah, dan dia merupakan seorang yang pakar lah, dan tokoh qiraat di Bil Hijaz, di Mekah dan juga Madinah. Tapi khusus lebih di Mekah lah, di Mekah. Dan kemudian dia berguru. Dia nak sampai dia punya qiraat dia tu, dia meriwayatkan baca Ibnu Katsir ni, nak sampai kepada Ibnu Katsir, dia ada perantaraan juga sebagaimana Al-Bazzi tadi. Jadi Qumbul ni mengambil daripada Abil Hasan Ahmad Al-Qawwas, tu guru dia. Abil Hasan Ahmad Al-Qawwas ambil kepada Abi Al-Ikhrid Wahb bin Ibni Wadih, Abi Al-Ikhrid Wahb bin Ibni Wadih, dan mereka ni ambil kepada Al-Ikhrid ni ambil kepada Ismail bin Abdullah Al-Qus, guru kepada Al-Imam Syafi'i tadi. Dan Al-Qus ni ambil kepada Al-Imam Ibn Katsir. Al-Imam Ibn Katsir. Baik, kemudian murid-muridnya banyaklah, murid-muridnya banyak, antaranya adalah pengarang kitab Sab'ah, As-Sab'ah fil Qiraat, iaitu Ahmad bin Musa Ibn Mujahid, yang dikenali sebagai Ibnu Mujahid. Dan dikatakan Qumbul ni tak kala mana hampir dia di penghujung usia dia, lebih kurang 7 atau 10 tahun, dia dianggap sebagai orang memanggilnya sebagai orang tua. Jadi seolah macam tak sesuai nak mengajar Quran. Jadi apabila dia dianggap macam tu, dianggap sebagai orang tua, seolah macam tak larat dan sebagainya, jadi dia stop pengajian dia. Dia stop pengajaran Quran dia. Lebih kurang dikatakan lebih kurang 7 atau 10 tahun sebelum kewafatan dia, dia dah stop dia punya pengajian dan pengajaran Al-Quran. Itu dikatakanlah, dikatakan. Baik. Kemudian dia wafat di mana? Di Mekah. Di Mekah pada tahun 291. Itu sebab sedikit berkaitan dengan riwayat Qumbul dan juga riwayat Bazzi kita dah terang tadi, dan juga Al-Imam Ibn Katsir kita dah terang tadi. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sambung kepada poin yang ketiga dalam kitab ni, di mana kita teruskan kepada kaedah bacaan Al-Imam Ibn Katsir dalam suratul Fatihah. Jadi kita mengaji satu-satulah, riwayat Bazzi dulu, kemudian riwayat Qumbul, dan kemudian kita teruskan gabungan di antara Bazzi dan juga Qumbul. Baik, riwayat Bazzi dan surah Fatihah mudah saja, tak banyak khilaf sangat. Yang pertama, kalimah Malik dibaca dengan buang alif, Maliki, dan kemudian alaihim dibaca dengan silah mim jamak, iaitu kita bacakan sebagai alaihimu, 2 harakat. Mim tu dhammahkan, dan kemudian letakkan huruf mat selepas pada mim tu, 2 harakat. Alaihimu ghairil alaihimu, 2 harakat. Ketika waqaf tak ada. Ketika waqaf kita akan waqaf dengan alaihim, tapi ketika wasal sahaja akan berlaku silah. Baik, saya bacakan riwayat Al-Bazzi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Itu bacaan untuk ayat yang keempat, kita buang alif. Maliki malik. Macam tu. Baik, kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kalau kita baca sambung, kita baca dengan silah pada alaihi yang pertama, alaihimu, kemudian alaihimu yang kedua pun sama. Tapi kalau tuan-tuan waqaf, baca dengan alaihim sahaja. Baik, itu bacaan riwayat Al-Bazzi. Kemudian kita teruskan kepada bacaan riwayat Qumbul dan surah Fatihah. Qumbul ni banyak sikit khilaf dia. Yang pertama, kalimah Malik dibaca dengan buang alif. Malik, sama macam Bazzi tadi. Kemudian As-Sirat dibaca dengan Sirat, baca dengan sin. Sad tukar jadi sin. Kalau Bazzi tadi tak ada pertukaran. Tapi kalau Qumbul ada pertukaran. Baik, kemudian Sirata yang kedua, ayat yang ketujuh pun ditukarkan kepada huruf sin. Kemudian alaihim dibaca dengan alaihimu, alaihim pertama dan juga alaihim yang kedua. Jadi ada lebih kurang 5 kalimah yang ditukar dalam bacaan riwayat Qumbul. Baik, kita baca riwayat Qumbul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Satu tempat. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sira. Tukar dengan sin. Tukar dengan sin. Ihdinas sira. Ihdinas si. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu. Jadi yang as-sirat dengan sirat tukar dengan huruf sin. Lebih kurang macam tu. Baik, kemudian tu tadi asingkan riwayat Bazzi dengan Qumbul. Kali ini kita gabungkan Bazzi dan Qumbul. Bila gabungan, maka terjadi itu bacaan Al-Imam Ibn Katsir secara sempurna, secara semua sekali. Baik, yang ketujuh tadi, kita tengok dalam jadual. Boleh tengoklah dia punya bacaan riwayat Imam Ibn Katsir ni. Dalam keterangan tu diberikan. Kalau Malik, kena dibaca dengan Maliki, itu Bazzi dan Qumbul. Muafakat, serentak. Tapi kalau sirat dibaca dengan sin, hanya Qumbul sahaja. Dan seterusnya lah, ada yang Qumbul. Dan kemudian alaihim dibaca dengan alaihimu, itu Bazzi dan Qumbul. Baik, kita praktik bacaan gabungan kedua-dua. Kita nak tengok macam mana bacaan dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ini Bazzi dan Qumbul sepakat sekali. Jadi kita hanya baca sekali je. Baik, kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ini siapa? Ini Bazzi. Baca dengan sad. Kemudian kita ulang sekali lagi baca dengan Qumbul pula. Ihdinas siratal mustaqim. Macam tu. Kemudian kita baca Bazzi balik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini orang panggil bacaan Bazzi dengan sad. Kemudian ulang kali kedua bacaan dengan Qumbul pula. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lebih kurang macam tu. Itu dia punya bacaan Qumbul dan juga Bazzi kalau kita gabung dua. Kalau kita gabung dua, maka pengulangannya sebegitu. Pengulangan ni sebagai satu asas apabila tuan-tuan dan puan-puan nanti apabila kita menggabungkan beberapa bacaan qiraat lagi masuk, maka kita akan ulang dengan kaedah yang sama. InsyaAllah. Jadi cukup sekadar tu pada sesi video pada kali ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada sesi video yang lain insyaAllah untuk pelajaran yang seterusnya. Jadi cukup sekadar tu. Aqulu qawli haza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.